الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menyambung perbincangan kita dalam bahasa Arab Al-Quran. Berhenti pada minggu lepas pada fi'il yang kita nak masukkan, dhamir yang kita nak masukkan dalam fi'il madhi. Dan fi'il madhi kita katakan tanda dia duduk di depan ataupun tanda duduk belakang? Depan. Di akhir kalimah. Madhi. Madhi duduk di belakang sebab dia past tense. So dia dah past benda yang berada di belakang. So tanda dia semuanya berada di belakang. Kecuali satu je lah perkataan apa tu? Huwa. Yang mula tu. Perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas. Huruf yang di tengah tu huruf yang berbaris. Itu saja. Lain semua tanda duduk di belakang. Sebab dia past benda yang telah lepas, maka tanda dia duduk di belakang. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Saya lihat pada latihan yang semua kongsikan. Maksudnya apa, Ustaz? Ustaz, tanda di belakang tu apa maksudnya? Last lah. Hari kalimah. Semua tanda dia duduk di belakang. Maksud dia, kita dah ambil untuk hum, tanda dia adalah waw alif. Dan waw alif tu duduk di belakang. Di akhir kalimat. Akhir perkataan. Di akhir perkataan. Kemudian hiya, tanda dia ta. Ta baris sukun, itu pun dia di akhir perkataan. Dan perkataan anta yang baru kita ambil juga ta berbaris atas di akhir perkataan, sebelumnya sukun. Maka semuanya nanti tanda dia berada di akhir perkataan. Dia duduk di bahagian belakang. Baik. Rata-rata semuanya menjumpai perkataan, cuma adalah satu dua yang jumpa ekstra kan, mana yang kena potong-potong, tu itu mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak perasan lah kan, mungkin ada perasan, mungkin ada yang tak perasan. Tapi macam surah 17 ayat 45 46 ini, macam wa iza qara'ta, ini semua kita perasan lah, sebab dia mudah, dia memang jelas, boleh dilihat kan. Perkataan dia qara'ta, kita boleh nampak ta baris atas di akhir perkataan. Sebelumnya sukun, sepatutnya dia sukun, tapi maaf, saya copy paste hari tu dia tak keluar dia punya sukun dia. Saya pun ada sukun. Ada baris yang banyak tak keluar, macam ni kan, la yu'minuna baris dia tak keluar. Dan saya pula tak tuliskan balik ke semuanya. Macam wa iza zakarta, juga tanda yang jelas untuk dilihat, ta baris atas di akhir perkataan, sebelumnya adalah sukun. Jadi kebanyakan perkataan jelaslah dia punya tanda tu, dia tak bersambung, hujung tu dia tak bersambung, mudah untuk lihat. Khalaqta, karamta, mudah. Baik, ni ara'aitaka, mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tidak perasan. Yang ka ni kita boleh potong dia. Okay, so tinggal ara'aita. Tinggal ara'aita sahaja. Ara'aita. Begitu juga akhartani. Akhartani mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak perasan, tidak ada masalah. Siapa yang tak perasan, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab memang hujung dia ada bersambung dengan dhamir atau kata ganti diri yang lain. So mungkin perasan, mungkin tak perasan. Kalau tak perasan tidak ada masalah. Kan takut kita perasan tapi rupanya bukan. Kita bimbang, salah pula kan. Tapi tak apa, kita ada Quran terjemahan. Macam akhartani, ya. Kan ni tu kita potong. So tinggal latar baris atas di akhir perkataan sebelum sukun. Baik, kita nak ambil sikit beberapa contoh untuk anta. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-9, iaitu firman Allah, auzubillahi minasyaitanirrajim,
Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Perkataan hasibta. Jelas mudah untuk kita lihat. Ada ta beri atas di akhir perkataan. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Huruf berbaris sukun. Hasibta. Kan? Maka kita tahu ni adalah fi'il Madi. fi'il madhi. Madi. Kan? Tu yang dapat tahu sampai situ cantik, cukup dah. Ekstranya kita tahu dalam ni ada dhamir yang merujuk kepada anta. Walaula id dakhalta. Id dakhalta. Perkataan dakhalta. Dah. Ta beri atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka dakhalta dia adalah fi'il Madhi. fi'il madhi. Madi. Dalamnya ada dhamir yang merujuk kepada Anta. anta. Baik. Jannataka. Kita jumpa lagi ta beri atas. Boleh kita kira ke? Kita potong ka tu. So tinggal jannata je. Okey ke? Tak okey. Tak ada Ustaz, tak ada Tanda mati. Tak ada tanda sukun sebelum tu. Tanda kan? sukun Tak ada. So, sebelum tu. kita, Tapi kita kalau- tak ambil. Kalau nak ikut betul-betul ada sukun Ustaz kan? Dia jannata plus Jannata. ka. Ha. Kan? So kalau kita asing perkataan dia, tengok pada ta tu pun kita tak ambil lah sebab ta yang untuk fi'il dia ta yang begini. Buka. Sama ada baris atas ke ataupun dia sukun ke atau baris depan ataupun dia baris bawah, tapi dia mesti ta yang terbuka macam ni. Maftuhah yang terbuka. Ta yang tertutup kita tak terima. Sebab ta tertutup ni tak menunjukkan untuk fi'il lah. Baik, qulta. Kita terima ataupun tidak? Terima. Boleh. Terima. Baik, sebab dia ada apa? Ada ta baris atas. Dah beri atas. Sebelum Akhir tu perkataan sebelumnya huruf baris sukun. baris sukun. Maka qulta dia adalah fi'il madhi. Dalam itu ada dhamir merujuk kepada Anta. anta. Ha. Nampak macam pendek je kan? Qaf lam. Nampak macam dua je perkataan dia kan? Anta. Dua je perkataan dia. Kan qaf lam. Kul. Kan nampak macam pendek. Tapi asal dia tiga lah. Asal dia tiga. Qala. Dia berasal daripada tiga. Tapi makna dia pun kebun kan Jannata. Ya, jannah. Ya, tamar buta jannah. Syurga guna perkataan yang sama, kebun pun guna perkataan yang sama, jannah. Ya, Jannata. Masya Allahu la quwwata illa billah. Quwwata ta yang begini pun kita Kekuatan. tidak terima Tidak. untuk fi'il. Sebab dia ta yang tak simpul tu tertutup kita tak terima. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ulimta. Ullimta. Limta. Ta beri atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Sukun. Maka ullimta Limta. ia adalah fi'il Fi'il madi. madhi. Dalamnya ada dhamir untuk anta. Anta. Huruf yang depan tu baris dia macam mana pun tak apa. Kita ambil je dulu. Kan macam ni dakhalta, qulta, ullimta, semua bentuk dia lain-lain lah, bukan dalam satu bentuk yang sama kan. Tapi tak apa sebab yang kita lihat bukan pada baris huruf yang di depan, kita lihat pada baris huruf yang di belakang. Tanda kita adalah ta baris atas akhir perkataan sebelum sukun. Tu je yang kita lihat. Depan tu perkataan dia mungkin ada yang panjang, mungkin ada yang pendek. Baris dia semuanya berlainan, tak apa. Sebab yang kita lihat adalah pada bahagian belakang dia.
Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balauta min ladunni 'udhra. Perkataan balauta. Balauta. Ta beriatas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka balauta dia adalah Fi'il madi. fi'il pula dia adalah fi'il madhi. Dalam ni ada dhamir merujuk kepada Anta. Anta. Qala ya Harunu ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Ada? Tak buat. Ra'aitahum. Ra'aitahum hum tu kita Ra'aita lah. Home tu dah potong kat situ. ni. So tinggallah ra'aita. Ra'aita. Dengan ra'aita ta beriatas di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Dari sukun. Maka ra'aita dia adalah fi'il Madi. madhi. Madi. Alla tattabi'ani afa'asaita amri. Ada? Fa'asaita. Afa'asaita. Afaita. Ta beriatas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka fa'asaita ialah fi'il madhi. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Ada? Farraqta. 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 Ta beriatas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris Sukun. maka ia adalah fi'il Madi. Ustaz, Ya, saya confuse yang Ustaz ada cakap itu yang bahasa Arab tak boleh sebut kalau ujung dia ada ya. Tak boleh sebut baris atas kan bila ada ujung ada ya. Ya tu ya sakit ya, ya apa? Ya, Mat. Jadi harfu baris illah. jadi ke bawah. Jadi saya confuse kat situ. Okey, baik. Untuk perkataan apa? Perkataan contoh yang saya buat silap tu. Tak tia. Tak tia. Okey. Jadi saya ingatkan itu huruf ilah lah yang huruf sakit yang ya tu. Jadi dia tak boleh di atas, dia turunkan ke bawah. Jadi tu saya confuse sikit. Baik. Dalam perkataan dia akan ada alif, waw Wow, ya. dan juga ya. Dan ini dinamakan huruf Mat. huruf dalam tajwid namanya huruf mad. Kan? Kalau dalam kaedah bahasa kita namakan huruf illah. Illah. Huruf illah. Dan huruf illah. Huruf illah ni maksud dia huruf yang apa tu? Ada sakit. Bahasa dia sakit. Sakit. Bukan maksud dia sakit apa? Sebab perkataan yang ada huruf ni dia tak jadi macam perkataan biasa. Dia tak jadi macam perkataan biasa. Perkataan biasa tu macam mana? Perkataan biasa tu yang tiga-tiga huruf dia boleh disebut dan dibariskan. Fa'ala. Ada Kan? nahu So dia. fa'ala. So segitiga boleh baris. La ni boleh baris atas, boleh baris bawah. Fa'ala, fa'ali, fa'alu. Semua boleh baris. Semua terima baris. Fa ni pun boleh baris atas, fa boleh baris bawah, fa boleh baris depan. Tiga-tiga huruf ni boleh terima semua baris. Kan? Tapi ada perkataan yang dia ada huruf yang sakit ni, huruf illah ni. So dia tak boleh nak membunyikan perkataan tersebut. Baik. Contohnya dia tak diterima baris tak? Dia tak terima baris macam huruf mat ni kan. Dia tidak terima baris. Dia hanya untuk macam panjang sahaja. Tapi ada waktu dia akan terima baris. So itu agak tricky sikit lah. Ada waktu yang dia akan terima baris. Tapi selalunya dia tidak terima baris. Okay. Baik. Wassalwa. Contohnya yang biasa kita jumpa Wassalwa. perkataan qala. Qala. Kan dia 3 huruf juga. Qaf, alif dan juga lam. 3 huruf Lam. sama. Fa, ain, lam. 3 huruf. Qaf, alif, lam pun 3 huruf. Sama. Qaf boleh terima baris atas, boleh terima baris bawah, boleh terima baris depan. Lam pun sama, boleh baris atas, boleh baris bawah, boleh Alif baris tak depan. boleh. Tapi alif tak boleh.
Alif dia memang tak ada baris. Tak ada baris. Dia tak boleh terima baris. So dia macam tu je lah. Qala. Kan. Tapi dua Macam tu harakat. kalau dia jadi mudhari' contohnya. Kan dia tetap tak terima baris, cuma dia berubah bentuk je. Daripada qala dia jadi yaqulu. Dia bertukar jadi waw pula. Yang asalnya adalah alif. Dia tetap tak terima baris. Dia cuma berubah bentuk. Kan. Maka ini antara contoh. So huruf-huruf ni kan dia akan berada di tengah contohnya. Kan alif di tengah. Dia boleh berada Di hujung. di hujung. Kan? Ya, Contoh dia ada kat sini. Dia boleh berada di tengah dan juga hujung. Sini. Kan? Dia ada, tengok pada perkataan 3 bentuk ni dia akan ada. Ada kat tengah, ada kat hujung, ada tengah dan juga hujung. Dua-dua dia boleh ada. Hawa. Baik. Hawa. Maka ada yang nanti bila dia berubah dia akan ada baris macam ni, tak tia. So bila dia dah jadi ya yang begini, selalunya kita akan lihat dalam Quran dia akan letak titik. Dan kadang Dia akan letak titik. Ya tu dia letak titik. So bila ya tu dia letak titik, maka dia boleh nak dibariskan. Cuma ya yang tak diletakkan titik tu, itu yang tak boleh nak dibariskan. Contoh perkataan huda. Hawa. Huda. Perkataan hawa. Oh. So dia tak ada bentuk ya tapi dia tak letakkan titik. So dia tak boleh terima baris. Dia tak jadi baris macam tu. Tapi kalau dia ada titik, maka nanti dia boleh terima. Contohnya dalam Quran, famanittaba'a hudaya. Dia jadi boleh terima baris. Macam tu. Kalau ya tu ada titik. Tapi kalau ya tu dia tak ada titik, maka dia tidak menerima baris. Dia lebih kepada yang kalau kita panggil sebagai alif maksurah. Maksurah. Dia rumah untuk alif kecil tu. Dia Soalnya dia akan ada alif kecil ke atas tu. Dia tak ada titik, dia ada alif kecil ke atas tu. Baik, tak apa, jangan bimbang. Ini memang kita tak ambil dulu. Memang tak ambil dulu perkataan ini kan, sebab ada dalam Quran tapi dia tak adalah banyak sangat, tapi dia ada kan. Cumanya dia macam agak susah sikit untuk kita nak mengesan dia, tapi tak mustahil nak kenal dia, boleh saja insya-Allah. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Baik, silakan. Dalam makna orang kampung lah, mana kampung ni, maksurah tu mana Ustaz? Maksurah tu makna apa kalau dalam bahasa kita? Maksurah. Ya, alif maksurah Ustaz kata tadi kan. Oh, alif maksurah tadi tu. Kalau dalam bahasa biasa lah. Kalau dalam bahasa biasa saya tak pasti disebutkan nama apa. Dalam tajwid ke saya tak pasti dibahasakan nama apa. Kan, tapi kalau maksurah ni Arab ke Ustaz? Alif maksurah. Kalau Melayunya apa maksudnya maksurah tu? Ejaan dia alif kecil. Maksurah. Kalau Melayunya apa makna maksurah ni? Kalau kita melayukan maksurah ni dia sama. Kita kalau saya pun belajar borak-borak bahasa Arab, dia jumpalah perkataan ni qasir. Qasir maksudnya apa? Pendek. 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 So dia alif yang pendek. Sebab tu alif tu pendek je kat situ. Di atas ya tu dia pendek. Ustaz kata qasar apa semua tu inilah. Jamak qasar apa semua tu. Oh, daripada root word dia qasara. Qasara. Root word dia kasar. Qasara. Ni root word dia. Ya, Ustaz dah dia jadi maksurah, dia jadi qasir, samalah. Sebab apa? Alif dia tu pendek je ditulis di atas ya tu. Kan dia tak penuh full. Dia pendek je. Tu dia panggil alif maksurah. Alif yang dipendekkan. Yang dipendekkan. Dari segi tulisan tapi bacaan dia sama tu, tak dua harakat. Tulisan saja yang pendek. Baik. Masih Ustaz, masih. Sama. Perkataan anta digunakan untuk seorang, untuk maskulin, menjadi bentuk fa'alta, bentuk biasa dia. Baik, apakah tanda untuk perkataan ni? Tanda dia apa? Tandanya akhir perkataan ta berbaris. Ta berbaris di atas di akhir perkataan. Ta berbaris atas di akhir perkataan. Sebelumnya huruf baris sukun. Sebelumnya huruf baris sukun. Cantik, lengkap. Baik.
Dalam terjemahan, perkataan apa yang kena ada? Engkau. Engkau. Boleh engkau. Engkau tu. Boleh engkau. Satu lagi? Kamu ke telah. Engkau, satu lagi apa kena ada? Kamu. Kamu. Telah. Untuk hantar. Apa dia? Entah kamu. Awak. Engkau kena ada, satu lagi? Telah. Telah kena ada lah. Kan sebab ni fi'il madhi. Engkau. So telah kena ada, engkau pun kena ada. Nak letak depan belakang itu pulang. Engkau telah ataupun telah oleh engkau tak ada masalah. Jadi dua-dua ni kena ada. Telah nak tunjukkan dia fi'il madhi dah lepas. Engkau nak tunjukkan dhamir yang ada di dalam perkataan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, contoh perkataan qara'a. Kan? Qara'a, kita ada qara'a. Macam mana kalau nak jadikan dia ni untuk huwa. Saya nak jadikan dia untuk anta. Apa yang saya kena buat? Saya kena salin balik perkataan tu sama. Qaf, ra dan juga hamzah tu. Saya tambahkan ta di belakang. Baik, tanda untuk anta apa? Ta berbaris atas. Akhir perkataan Mati. sebelumnya berbaris mati. So settle. Daripada huwa sekarang saya dah tukar dia menjadi anta. Qara'ta. Saya dah tukar dia jadi anta. Senang. Kan? So bila kita ingat tanda, kita nak cam perkataan boleh, kita nak membina perkataan pun boleh. Dengan kita mengingat pada tanda. Contoh fahima untuk huwa, saya nak jadikan dia untuk anta. Fahimta. Saya salin je balik perkataan tu, fa, ha, jaga mim. Saya tambah ta balik atas di akhir perkataan, kemudian saya sukunkan huruf sebelum. Fahimta. So saya ikut je balik fa balik atas, ha balik bawah. Daripada fahima dia jadi fahimta. Fahimta. Baik. Perkataan amila. Saya nak tukar kepada anta. Macam mana? Amilta. Ta balik atas kat belakang tu mesti kena ada. Ta balik atas. Ustaz. Amilat. Pemula dia baris huruf yang kedua di belakang mesti ada sukun mati. Betul. Milta lah, fahimta. So kita ingat je tanda amila. Apa nak kena buat? Kita kena tambah ta balik atas. Lepas tu huruf la sukun. So dia jadilah amilta. Jadi amilta. Raka'a. Nak jadikan dia anta. Salim dia rokah dan juga ain. Saya tambah ta kat belakang berbaris atas. Kemudian huruf sebelum tu saya sukunkan dia. Roka'ta. Maka jadilah roka'ta. Sajadah. Saya salin sajim dan juga dal. Tambah je ta baris atas di akhir perkataan. Huruf sebelum tu sukunkan. Maka jadilah dia dalam bentuk anta sajadta. So senang je. Kita cuma perlu ingat tanda. Apa je perkataan. Biarlah perkataan tu panjang mana pun. Kan? Contoh perkataan tu istaghfara contohnya. Kan? Istaghfara. Kan, macam mana nak jadikan dia anta? Tak ada masalah. Kita tambah je anta. Ta kat belakang baris atas. Huruf sebelum dia kita sukunkan je. Selesai masalah kita. Perkataan apa pun yang ada datang, dia panjang ke, dia pendek ke, kita tak takut. Kita tak takut. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz kata macam Ustaz ajar lah, tapi macam fahimta tu, asal tak tulis fahamta? Sebab kita ikut perkataan asal dia. Sebelum tu. Baris asal dia fahima. Oh, okey. So, saya perasan fahama. Fahima. Okay. Saya ingat faham, saya nampak macam fahama. Okey. Terima kasih. Fahimta. Saya lupa besarkan. Baru nampak. Fahima. Maaf. Saja apa saja?
Dia fahima. So bila kita tukar, kita ikut je dia punya baris asal dia. Dah ada dia punya fi'il madhi untuk huwa ni, ru'wa kata dasar ni senang. Kita ikut je baris asal dia. Senang. Baik. Setakat ni okey? Baik, insya-Allah. Mungkin ada yang mungkin cepat sikit nak cam, mungkin lambat sikit nak cam, itu semua bergantung kepada nanti lama-lama kita biasa, nanti okeylah. Nanti okey insya-Allah. Baik. Kita nak sambung malam ini. Kita nak masuk pada fi'il yang kelima. Fi'il yang kelima iaitu antum. Antum digunakan untuk tamu, ramai. Secara spesifiknya kita gunakan untuk maskulin. Baik, tapi maskulin ini digunakan kalau cerita kita nak bersembang bahasa Arab komunikasi lah. Kita guna untuk maskulin. Kan? Tapi bila kita cerita tentang bahasa Arab Al-Quran, kita cerita tentang bahasa Arab Al-Quran, dia berbeza. Maka antum ini digunakan untuk maskulin dan juga feminin. Dua-dua guna. Ini untuk Al-Quran sahaja. Ini kena highlight lah. Untuk bahasa Arab Quran sahaja. Untuk dalam Quran je kita cerita. Kalau komunikasi kita sembang, tak kenalah. Antum memang guna untuk lelaki sahaja. Kita tak guna untuk perempuan. Untuk lelaki saja. Tak boleh nanti perempuan sembang sama perempuan, dia kata antum. Tak boleh lah. Sebab dia lain. Kan dia antunna. Tapi kita cerita tentang Quran. Dalam Quran, antum digunakan untuk dua-dua maskulin dan juga feminin. Untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Dua-dua. Maka bila Allah kata, in kuntum, kan, adakah kamu adakah kamu ta'lamun, adakah kamu tidak mengetahui, kan, maka Allah masukkan semua, bukan lelaki saja tetapi lelaki dan juga perempuan, maskulin dan juga feminin, semua masuk. Semua masuk. So antum dalam Quran, penggunaan Quran berlainan dengan antum digunakan dalam komunikasi ataupun untuk bersembang. Baik, tanda dia. Ustaz. Ya, saya. Dari segi bahasa Malaysia, kadang-kadang separuh daerah bila dia cakap kamu ni maknanya dia tuju pada seorang aja kan, itu je dia punya. Ya betul. Kadang kamu digunakan untuk seorang pun ada kita ni kan. Ada lagi kalau perempuan lah selalunya kan. Kalau perempuan sebenarnya dia sembang kamu tu memang untuk seorang lah. Kan? Kadang orang Perak pun ada juga bahagian guna kamu untuk seorang. Tapi kita cerita bahasa Melayu ni lah. Bahasa rasmi, penggunaan rasmi. Penggunaan rasmi kita gunakan untuk 3 orang dan ke atas. Kan? Kalau untuk 2 orang pun sebenarnya kita guna kamu berdua kan. Kamu berdua kita mention. Kalau kita sebut kamu, selalunya difahami dengan 3 orang dan ke atas. Lebih daripada 3 orang. Baik. Tanda dia apa? Tanda dia ta, mim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Ta, mim di akhir perkataan sama sebelumnya huruf baris sukun. Itu kena ingat. Bukan ta, mim saja yang kita lihat. Kita lihat pada ta, mim di akhir perkataan sebelumnya sukun. So untuk fi'il madhi, tanda dia semua di akhir perkataan. Tanda dia di akhir perkataan. Dan satu lagi, dia melihat kepada huruf sebelum dia. Dan huruf sebelum tu kita lihat. So dia mesti tanda tu berada di akhir perkataan dan huruf sebelum tu juga memainkan peranan. Maka ta, mim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun. Pada kadar biasanya, dia akan berbaris, berbunyi dia macam fa'altum. Ini kalau biasalah. Biasa. Tapi saya tak tuliskan baris sebab kita akan jumpa baris dia nanti ada baris lain juga. Ada baris lain. Cuma asasnya beginilah fa'altum bunyi dia macam tu. Kan? Baik. So dalam terjemahan mesti ada 2. Pertama kena ada perkataan telah sebab dia adalah fi'il madhi. Yang kedua ada perkataan kamu kerana inilah merujuk kepada tum.
Tum ni maksudnya kamu. Baik, maka tanda dia tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun Mati. Sukun. okay, kita lihat pada contoh. Contoh firman Allah, innakum zalamtum anfusakum. Baik, perkataan zalamtum. Tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Dan maka zalamtum dia adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Madi. Baik. Antum. Kita ambil contoh zalamtum. Zalamtum. Baik, mim ni. Mim ni. Baik, baris mim ni dia memang akan baris mati. Cuma tanda sukun tu kadang ada, kadang tak ada. Lihat pada perkataan yang datang selepas dia. Maaf. Mim ni, maaf saya minta maaf. Mim ni kadang dia ada juga berbaris depan. Semuanya bergantung apa? Bergantung pada perkataan selepas dia. Kalau depan dia alif lam, maksud dia akan berbarislah. Sebab apa? Sebab dia nak meraihkan alif lam tu yang mati. Tapi pada waktu biasanya dia akan berbaris, dia akan matilah tom bunyi dia. Sama ada sukun tu ada ataupun sukun tu tak ada tu bergantung. Kalau selepas dia ada perkataan yang bermula dengan huruf mim juga, so dia tak ada sukun kat situ. Sebab kat sini nanti ada syaddah, dia bersambung sekali. Kan? So semuanya bergantung pada huruf yang selepas tu. Tapi jangan bimbang, tulisan dia sama, tom macam tu juga di hujung perkataan. Di hujung perkataan. Thumma aqrartum. Aqrartum. Tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka aqrartum dia adalah fi'il apa? Fi'il. Baik, antum. Perkataan antum. Isim, fi'il ataupun harf? Fi'il. Fi'il madhi. Madi. Dengan antum. Macam mana tu? Ya. Madhi Ustaz, madhi. Sebelumnya berbaris hadapan. Baik. Ini isim ke fi'il ni? Isim Ustaz. Kita punya domir apa dia? Kamu. Antum. Domir. Dan So domir kita. isim domir. Antum ni dia punya domir lah. Domir. Antum. Cuma tanda dia macam sama. Tamim di akhir perkataan sebelumnya sukun kan. Tapi bila dengar bunyi dia antum, ini memang isim lah. Domir dia kamu. Memang antum. Memang antum lah. So antum tu tak payah kita nak cari tanda lah, dia memang antum lah. So dia adalah isim lah. Boleh faham ke? Ya. Boleh faham? Dia yang ni atas ni antum. Ya. Memang ini domir dia. Oh. Domir dia memang begitu. So dia punya isim domir dia kata ganti diri dia memang begitu antum. Antum. So bila jumpa antum, kita tak perlu nak lihat pada tanda dia, dan memang dia adalah isim. Dia domir yang stand alone, yang duduk seorang-seorang macam huwa, hum, hiya, ni antum. Itu pisah. Dia duduk seorang-seorang je. Baik. Walakum ma kasabtum. Kasabtum tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Hadapan. Maka kasabtum dia adalah fi'il Madi. madhi. Contoh lain. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Perkataan uhsirtum tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Sukun. Maka dia adalah fi'il Madi. saja adalah fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada Antum. antum. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji. Perkataan amintum. Amintum. Tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Tapi sukun dia kadang tak tulis. Sebab apa? Sebab nak meraihkan hukum tajwid. Sebab amintum nun, lepas tu ada ta kan? Bertemu dengan ta, so dia ada dengung. So bila ada dengung, dia tak letakkan tanda sukun tu secara jelas. Nak meraihkan hukum tajwid.
Oh. Tapi kita tahu tak ada baris tu, dia adalah sukun. Maka amintum dia adalah fi'il Madi. madhi. Madi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada antum. Antum. Wa sab'atin idza raja'tum. Ni baris saya yang tak letak lah ni. Saya edit balik. So raja'tum, tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris Huruf baris sukun. sukun. Maka Sukun. raja'tum dia adalah fi'il madhi. Madi. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hasibatum. Kataan Hasibatum. hasibtum. Betul. Tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Sukun. Maka hasibtum adalah fi'il madhi. Fa nisfu ma faradtum. Faradtum Faradtum. tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun, maka faradtum ini adalah fi'il Fi'il madi. baik. Contoh pada surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 112 hingga 115. Boleh nampak ke skrin semua? Ada terlindung dengan gambar ke apa tak ada? Okey. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Baik. Perkataan apa? Dalam ayat ni ada ke? Labithtum. 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 Tanda dia apa? Di akhir perkataan. Tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris. Berbaris sukun. Maka labithtum ini adalah Fi'il madi. Madi. fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada Antum. 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 Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. ada. Baik, ayat 114 ada? Labisna. Antum. Tak labisna tu. Labithna. Labisna madi tapi bukan tum, bukan antum. Yalah memang untuk bukan antum. Laju. Tapi madi lah. Betul. Cuma belum sampai lagi. Belum sampai ke? Ingat dah sampai dah. Baru antum. Kalau labithtum sama, tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Ada lagi? Untum tu. Kuntum. Kuntum. Ni banyak tu. Kuntum. Kuntum. Tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sebelumnya berbaris sukun. Tapi tak sukun. nampak sukun dia. Ya. Kenapa? Ifa. Tak hebat tu. Ikhfa tu weh. Kerana dia meraihkan hukum Ekbat. tajwid ikhfa. Kan. Orang lain duk cecah ini huruf apa ni? Ikhfa. So dia tak bubuhkan tanda yang jelas. Baik, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasib. Betul. Afa hasibtum. Hasibtum. Tanda dia apa? Tamim di akhir perkataan. Dan sebelumnya berbaris sukun. Kan kena biasa Fi'il sukun. madi. Tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Baik, maka fa hasibtum ia adalah fi'il Madi. Kamu kamu. Kamu telah. Surah Al-Isra ayat 67 69. Tum je. Senang cari tum je. Awattum. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. Tamim Perkataan tanda sebelumnya huruf baris sukun. Maka a'radtum dia adalah madi. Fi'il madi. fi'il madhi. Fi'il madi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada Antum. antum. Baik. Kamu. Ya. Afa amintum ay yakhsifa bikum. Afa Afa amintum. Baik, tanda dia
Kami. Sebelumnya berbaris berbaris Dia akhir perkataan sebelum huruf baris sukun. Dia kena try sebut. Kena try sebut baru boleh nak ingat dia punya aturan, dia punya tanda tu kan. Kalau macam tengok saya sebut, dalam kepala tu memang kita jalan. Tapi bila kita sebut, tak tahu boleh sebut tak dalam ayat tu. Bila kita jumpa je, kita sendiri sebut. Sendiri tanya, sendiri jawab. Kan? Afa amintum. Kan? Apa dia? Tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Dia adalah apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir kepada antum, lengkap. Antum. Ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila am amintum. 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 Kamu beriman. Tanda Tamim. Perkataan. Kami Fi'il madhi. sukun di maka dia adalah Fi'il madhi. fi'il madhi. Fi'il madhi. Ayu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu Kafartum. kafartum. Ada kafartum. Baik. Tanda Tamim. Sebelum tu huruf berbaris madhi. baris mati atau baris sukun. Maka dia adalah apa? Isim, fi'il ataupun harf. Dia adalah fi'il. Fi'il pula fi'il. Rujuk kepada antum. Rujuk kepada antum. Baru lengkap. Baik, perkataan taratan, isim, fi'il ataupun harf. Isim. Isim, tanda Perkataan diakhiri dengan tanwin. tanda. Baik. Ar-rihi, isim, fi'il ataupun harf. Isim. Isim. Isim, tanda Isim ada didahului Baris bawah. Ya, balik alif bawah. lam. dengan alif Baris lam. bawah. Arihi. Ada lagi? Huruf jar. So ada 3. 1, 2, 3 tanda. Baris bawah. Dia membaris bawahkan isim. Baik. Alaikum. Alaikum. Alai. Ruja. Mana huruf jar? Alai. Alai. Okey. So kita potong dulu. Alai ini adalah Alai. masuk kategori harf iaitu huruf jar. Kum. Domir. Domir masuk kategori mana? Isim, fi'il ataupun harf? Isim. Isim. Domir masuk kategori isim. Baik. Kana. Huruf jar. Isim. Kana. Kerana Kalau apa tanda dia? Harf ke Ustaz? Haraf ke dia? Diharahum. Masuk haraf ke Ustaz? Kita tunggu. Kan Tahu. tak tahu. Kan lepas dia tu isim tu al-insan tu. Uish, siapa yang jawab fi'il nakis tu? Siapa yang jawab fi'il nakis? Boleh ke? Ketua darjah. Siapa? Ajar Nuria ke? Tak, bukan saya. Lain. Rasa saya. Ha? Minggu sebelumnya ada Ustaz terangkan. Siapa sebutkan fi'il nakis tadi? Hajar Aminah. Ajamina. Sebelumnya ada Ustaz terangkan. Oh ya. Orang macam Nora Yang kurang. Fi'il nakis, masya-Allah. Betul. Dia adalah fi'il nakis. Kira dia masuk kategori fi'il lah. Dia perkataan 3 huruf, perkataan 3 huruf, kaf, alif, nun, huruf awal dan akhir berbaris atas. So dia masuk kategori fi'il. Kan, cuma nanti dalam fi'il tu dia ada bahagian dia lah. Kan, tapi secara umumnya dimasukkan dalam kategori fi'il. Kan, sebagaimana kuntum apa dia? Tadi. Kuntum kan kita masukkan kategori fi'il kan?
Dia sama juga kuntum kana lah, asal dia kana jadi kuntum. Asal dia. Baik. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada tak? Sudah ada kan kafartum? Belum. Belum. Kafartum dah. Rasa dah tadi. Syakartum Ustaz. Syakartum tertinggal. Syakartum. Kecicio syakartum. Tanda? Tamim di akhir perkataan. Sebelumnya berbaris sukun. Huruf berbaris. Tamim di akhir perkataan sebelumnya baris sukun ataupun baris mati. Maka syakartum isim, fi'il ataupun harf adalah antum. Fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada antum. Kafartum ni tadi sama tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Kafartum. Okey. Habis dah. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Ada? Akhadhtum. Baik, tanda? Perkataan Baris sukun. sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik, maka akhadhtum apa? Isim, fi'il ataupun harf? Fi'il madhi. Dia adalah fi'il pula, dia adalah fi'il. Dalamnya ada antum. Dalamnya ada antum. Masya-Allah. Dalamnya ada telah. Dalamnya ada telah. Masya-Allah. Banyak maklumat dia satu perkataan dia. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ghanimtum. Tanda? Tamim di akhir Tamim. Perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka dia isim, fi'il ataupun harf? Fi'il madhi. Ada Dalamnya terdapat antum. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada antum. Dan dalam tu ada telah. Baik, apakah makna ghanimtum? Ghanimtum. Tak tahu. Tak tanpa selak Quran terjemahan. Bukan masuk ghanimtum. Andim Tak tu tahu. macam mengetahui je Ustaz. Ha? Andim tu berilmu kan, mengetahui. Jadi Ghanimtum. ghanim bukan andim. Ghanimtum. Baik, tak Kaya tahu. Ustaz. Makna ghanimtum tak? Kaya ghani. Gani. Gani. Pasal kita sebut gani. Ghanimtum tak tahu makna dia apa. Tapi separuh daripada tu kita dah tahu. Kita dah tahu dia fi'il, madhi. Kita dah tahu dia dalam tu ada Kamu telah tu memang ada lah. merujuk kepada antum. Maka kulu memang. Kamu telah rampas. Halalan thayyiban dah tahu makna dia. Dah tahu dah. Maka makanlah fakulu, maka makanlah. Maka makanlah. Telah rampas. Apa-apa. Lima apa ya? Rampasan daripada apa? Ghanimtum tu perkataan. Perbuatan. So kena. So semua dah tahu, ghanimtum je tak tahu. Kan? Tapi ghanimtum walaupun kita tak tahu terjemahan dia apa, tapi bentuk perkataan tu kita dah tahu. Dah tahu dia fi'il, dia bukan isim, bukan harf. Kita dah tahu dalam tu ada dhamir merujuk kepada kamu. Iaitu antum. Kan? So maklumat perkataan tu kita dah ada dah. So tinggal tambah lagi makna. Itu masuk dalam kategori apa? Vocabulary lah. Ghanimah Ustaz. Asal dia tu ghanimah Ustaz. Mesti harta rampasan. Betul. Rampasan. Rampasan. Kamu telah rampas. Itu pun salah satu cara nak dapat cam perkataan. Agak-agak dengan perkataan yang lebih kurang. So ghanimah, betul lah ghanimtum. Ustaz kita kena tepat lah Ustaz. Nanti salah tadabur, salah jadi pula. Lain jadi. Tak apa, kita bukan turut tadabur. Ini untuk kita tahu maksud dia dulu, lepas tu rujuklah terjemahan. Jangan turut tadabur. Kita tahu agak-agak untuk kita tahu perkataan tu. Agak-agak tu tadabur. Betul tak?
So bila kita agak ghanimtum, kita belum tadabbur lagi. Kita agak ghanimtum daripada ghanimah ni. So tengok terjemahan. Oh okey. Tapi kita jangan cerita kat orang kan. Terus pergi cerita kat orang ini kita belum confirm cerita kat orang tu taklah. Ini untuk kita punya kemahiran sendiri. Tapi kalau kita tak tahu pun makna dia, tak apa, maklumat perkataan tu kita dah ada dah. Apa bendakah perkataan tu. So separuh pada perkataan tu maklumatnya kita dah ada. Baik, ayat bawah tu pun sama. Baik, ni. Ada yang mana? Wa'lamu annama ghanimtum. Sama. Sama. Surah berapa ni? Ni adalah surah Al-Anfal. Surah ke Al-Anfal. 45. kita buka. Banyak sangat cerita pasal ghanimah. Yalah surah Al-Anfal. Sesuai lah. Perang. Jangan cepat tangkap ghanimah. Kita buat terkikir nak fikir apa ghanimah. Nama macam familiar. Baik. Ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum. Tadi kita dah ambil. Perkataan sebelum nyuruh baris sukun tapi mim ni tak ada baris. Tapi lepas tu ada mim, so mim tu ada syaddah. Syaddah. Fa'ana lillahi khususuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi ada In kuntum kamu telah so kuntum. Baik, tanda Mim di akhir mim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Sebelumnya baris sukun. Maka dia adalah kategori fi'il madhi. Dia ada domir antum. Baik, antum. Ada lagi selepas itu perkataan amantum. Tanda Yang perkataan Tamim. tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka amantum dia adalah fi'il madhi. Ulang dia sampai masuk. So lepas ni habis je kelas, tak buka buku pun tak apa, dah masuk dalam kepala dah. Sebab dia ulang dalam kelas. Amantum kan. Tapi mim ni tak ada baris sebab apa? Selepas itu berjumpa dengan ba, jadi dia kena ada dengung, so dia tak letakkan tanda sukun itu dengan jelas. Ayat seterusnya ayat ke-42. Antum bil udwati dunya. Baik, antum isim fi'il ataupun harf? Isim. Dia adalah isim. domir antum. So dia dhamir antum yang duduk seorang-seorang. Sama dengan hum, isim fi'il ataupun harf? Isim. Dia dhamir yang duduk seorang-seorang. Sendiri. Stand alone. Warrakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin yaqdiyallahu amra. Ada? Antum. Tawa'adtum. Baik, tanda? Dan huruf sebelumnya bertanda sukun. Sebelumnya huruf baris sukun. Maka tawa'adtum dia adalah isim. Dia adalah fi'il madhi. Ada domir antum. Domir antum. Dalamnya ada domir antum. Tapi ta ni ada syaddah. Macam mana? Tak apa. Dua ta lah. Tak apa. Macam mana? Kita terima ataupun tak? Terima. Sebab antum. Dia syaddah sebab apa? Sebab dal dengan ta ni makhraj dia lebih kurang. Makhraj dia hampir sama. So tawa'adtum dia sekali kan. Sebab makhraj dia lebih kurang sama. So tawa'adtum. Kalau kita sebut tawa'adatum macam susah, so dia tawa'adtum. Dia sekali kan je sekali. Baik. Ada lagi? Talaftum. Baik. Panjang perkataan dia. Tapi kita tak kisah punya depan tu panjang mana pun. Tanda dia? Tamim. Tamim di akhir perkataan. Sebelum tu sebelumnya baris madi. Maka talaftum dia adalah kategori fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada antum. Cantik. Antum. Kana maf'ulan.
Saya tiap kata liyahlika halaka man an La bayyinatin wa yahya man la fashiltum. mana la fashiltum? Oi, dah ke bawah dah. Tak berdua dah. Okey. Izurikahumullah min akal. Law arakahum katsiran la fashiltum. Laju dah saya. Pergi ayat 2. Ayat 43, la fashiltum. Baik, tanda Tamim. Tamim. tamim bagi perkataan. Baris Lagi? sukun. Huruf baris sukun. Sebelumnya huruf Fashiltum. baris sukun. Maka dia kategori isim fi'il ataupun harf. Fi'il. Dia adalah Fi'il fi'il madi. Madi dan di dalamnya ada. dalam tu ada Ada dhamir antum. merujuk kepada antum. Baik, Antum. ada lagi? Wala tanaza'tum. Wala Wala tanaza'tum. Tanaza'tum. Za'tum. Tanda Tamim. Tanda tamim di Perkataan bagi perkataan huruf sebelumnya berbaris sukun Sebelumnya berbaris sukun. maka dia adalah Fi'il madhi. adalah fi'il Madinya madhi ada dan dhamir di dalamnya fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada Antum. Taqaitum. wa yurikumum. Ayat 44. 44 dia. Taqaitum. Taqaitum. Izil. Izil taqaitum. Macam mana baca kalau dia kita buang iz jadi il taqaitum saja. Il taqaitum. Baik, tanda Tamim. Tamim di hujung Tamim tu. tamim di akhir perkataan Tamimnya sebelumnya huruf huruf berbaris baris sukun huruf baris maka sukun. ini adalah Fi'il madi. adalah Madi. fi'il madhi. fi'il Dalamnya madhi. ada antum. Dalam tu Ada ada dhamir dhamir merujuk antum. Dhamir kepada antum. antum. Baik, ada lagi? Ustaz, Ya saya. Ustaz, ni alif lam tu kita tak kira Baik. Cantik soalan Ni orang Najisah. Johor ni. Orang saya lah tu. Sorry lah. Tak sengaja. Yelah, classmate I dulu baru cakap mesti ada Dia aku Isteri saya dulu waktu daripada pindah KL pun sama. Pergi sekolah je kawan tanya, kenapa kau asyik Kata, memang Johor semuanya jadi. Tapi Ustaz dia mesti orang Johor Jati. Saya duduk Johor 20 lebih tahun tak ingat tak terikut tu. dia Kena ori Johor lah. Mana tak cukup duduk tepi parit tu. Duduk lah parit raja lagi kata ya. Dia selalu orang JB Ustaz yang banyak ni. Orang Muar tak berapa sangat. Bini saya orang Muar, saya tahulah. Oh, okey. Oh iyalah isteri saya orang JB. Saya dia orang JB, dia memang penuh dengan dululah. Dia kecil lah, besar tak ada dah. Dia kadang-kadang ada baik, iltaqaitum. Soalan yang sangat baik daripada Haji Said. Iltaqaitum, kita nampak ada alif lam kat depan ni. Kan? Baik. Maka ini antara perkataan dalam bahasa Arab yang memang bermula dengan alif lam. So asal dia adalah, kalau kita tulis pun dia macam apa tu, dah memang nampak macam isim. Macam isim lah dah. dia memang nampak macam isim dah, walaupun root word dia nampak macam isim dah. Kan Ni apa Ustaz? root word dia adalah iltaqa. Iltaqa kan kata asal dia. Alif lam tu memang dah ada. Kan, dan memang dalam bahasa Arab ada memang perkataan yang memang bermula dengan alif lam. Baik, macam mana cara kita nak tahu kan? Macam mana cara kita nak tahu? Pertamanya perkataan yang kalau dia memang alif lam tu adalah isim, alif lam tu dia adalah isim, dia bukan perkataan asal, dia adalah isim, tambahan, tanda untuk isim, maka dia tidak akan bercantum dengan dhamir. Dia tak akan bercantum dengan dhamir, dia tak akan bercantum. Carilah perkataan alif lam, dia tak akan sambung selepas itu dhamir, apa-apa dhamir pun tak akan sambung. So kalau kita jumpa alif lam ada bersama dengan dhamir, maka dia bukan isim. Sebab perkataan yang ada alif lam dia takkan bercantum dengan isim. Itu yang antara yang mudah untuk kita nak kenal. Kerana perkataan yang ada dengan alif lam dan perkataan yang berakhir dengan tanwin dia takkan bercantum selepas tu apa-apa isim pun. Alif lam dan juga tanwin dia takkan bercantum. Contoh perkataan bawah ni kan, ujung ayat 44. Wa ilallahi turja'ul umur. Dia takkan bercantum umuruhu ke umuruhum kan. Dia takkan semua dhamir dia tak cantum.
Semua dhamir tak cantum. Kan allazi nahu ke dia takkan cantum. Ataupun maf'ulan tiba-tiba ada maf'ulan hum. Kan dia takkan bercantum. Maf'ulan tum. So tanwin dan alif lam dia tidak akan bercantum dengan alif lam dan juga tanwin tidak akan bercantum dengan dhamir. Okey, bila kita tengok ada alif lam tiba belakang tu ada dhamir, maka kita tahu oh ni memang perkataan asal dia bermula dengan alif lam. So iltaqaitum dia memang asal dia memang ada alif lam daripada iltaqa. Kan maksudnya apa? Mungkin dia dalam bentuk yang macam ni kita memang tak kenal lah. Tapi kalau saya sebut mesti semua akan tahu. Agak-agak apa? Oh, takwa. Bukan. Hampir, bukan. Hampir tapi ni bukan. Iltaqa. Taklima Takai. Kita jumpa orang, kita dah jumpa orang, kita nak balik, nak berpisah, kita cakap apa? Oh, ini selamat ni apa? Ila liqa. Ila liqa. Ilal liqa. sama jalan ke? Kita cakap ilal liqa. Sama jumpa. Selamat balik. Jumpa lagi. Berpisah, selamat berpisah. Jumpa lagi. Ilal liqa tu semoga Jumpa bertemu lagi. lagi. Bertemu kembali. Liqa. Ilal Ilal liqa. So rupa dia samalah. Al liqa ni asal daripada iltaqa. So dapat jadi ilal liqa. Idzil taqaitum. Tak explain lah Ustaz kenapa dia masuk ta kat situ. Ilal liqa. Mana ni? Iltaqa itu. Kalau ikut root word dia ilal liqa. Tapi macam mana dia tiba-tiba jadi iltaqa, ada ta kat situ. Oh, tak asal iltaqa. Asal dia root word Asal dia ilal adalah liqa. asal dia iltaqa kan. Ini belum asal lagi. Asal iltaqa ni adalah laqiya. Dia asal dia panjang silsilah dia. Iltaqa asal dia adalah laqiya. Daripada laqiya ni dia pergi kepada al-liqa. Wih. Oh dia. Dia tinggi ilmu ni. So, perjalanan dia macam itulah. Jauh lagi begini Ustaz. Asal dia tu dah lebih daripada 3 tu root word tu. Ilal liqa. Ya, dia ada tambahan alif dan juga ta. Dia tambah alif dan juga ta. Laqiya tambah mata. Laqiya. Tapi iltaqa, laqiya, liqa. Kalau sekali sebut bunyi dia semua adalah sama je. Iltaqa, laqiya, al-liqa. Kan? Bunyi dia semua lebih kurang je. Walaupun tengok tulisan dia memang lain langsung lah. Lain lah. Iltaqa bagi al-liqa lain. Tapi bunyi iltaqa, laqiya, al-liqa. Lebih kurang bunyi dia. Kan macam ghanimah, ghanimtum. Ghanimah, ghanimtum. Bunyi dia lebih kurang. Ghanimah, ghanimtum. Kan. Cuma Makna sama tapi pelaku lain. Makna dia sama cuma bentuk dia lain. Ini dalam bentuk noun lah. Ini dalam bentuk perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir, baris atas. Huruf tengah baris. Ini bentuk dalam bentuk fi'il madhi. Madi huwa. Madi tersembunyi, madi melekat. Madi yang tersembunyi huwa kat situ. Bentuk dia lain. Tapi lebih kurang lah bunyi dia. Iltaqa, laqiya, liqa, bunyi semua lebih kurang. Baik. Bila masuk antum dia jadi takwa iltaqaitum. Ya tu dia jadi berfungsi pula sebab ada tum. Baik. Ini yang kita dah ambil pada hari ini. Dhamir yang kelima iaitu antum kita masukkan pada fi'il mudhari', maka dia memberi tanda ta mim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Ta mim di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun ataupun baris mati. So tanda dia mesti duduk kat belakang. Sebab apa? Sebab dia past tense, fi'il madhi, dan sebelumnya huruf baris sukun tu itu keyword yang penting yang kita kena ingat. Ini macam mana cara mudah nak ingat dia punya tanda-tanda ni semua. Bila kita jumpa dalam Quran, sendiri tanya, sendiri jawab. Sendiri tanya, sendiri jawab. Kan? Jumpa iltaqaitum. Baik.
tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Isim, fi'il ataupun harf dia adalah fi'il madhi. Dalam tanda dhamir merujuk kepada antum. Sendiri tanya, sendiri jawab. Tapi dia tak termasuk perkataan yang biasa kita guna, macam perkataan contoh jumpa perkataan ketum. Ketum dia tak termasuk lah walaupun dia tum di belakang dia. Tum. Dia tak ada termasuk. Dia bukan fi'il, dia isim, dia kategori isim. Kategori isim. Baik, alhamdulillah, nanti boleh cari tum ni sebenarnya banyak sangat dalam Quran, sangat banyak. Fi'il madhi untuk antum adalah antara perkataan yang bentuk yang banyak digunakan dalam Quran. Dalam Quran Allah banyak cakap tentang kamu, mereka. Kamu, mereka. Itu memang banyaklah. Memang banyak. Maka boleh tolong nanti sambil-sambil baca tu boleh tolong tengok-tengok perkataan tu. Bolehlah cari minimum 3 lah. Minimum 3. Kan? Tapi kalau cantik sebenarnya dapat 5 tu cantik lah. Sebab apa? Sebab dia banyak. Kan itu sekali selak je rasanya banyak. Dalam 2 muka surat tu boleh jumpa dah. Mungkin lah. Kan? Kalau nak banyak pergilah cari dekat surah Al-Anfal tadi. Al-Anfal tadi banyak. Semua surah lah banyak. Semua surah pun banyak. Cuma jangan cari perkataan yang ni lah. Kuntum jangan masukkan dah. Kuntum tak boleh sebab kuntum senang sangat dan kuntum banyak. Kan carilah perkataan-perkataan yang susah-susah sikit. Kan susah-susah sikit yang jarang kita jumpa. Baik. Itu latihan boleh hantar terus lah. Boleh hantar terus. Tak perlu tunggu hari Isnin. Boleh hantar terus dan terpulanglah nak hantar berapa banyak pun boleh. Kan lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Baik, itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Maka kita dah tambah hari ini 1, so total dah jadi 5. Kan? So bila dah makin bertambah kan maka kita kena lagi kuatkan tanda-tanda yang lepas tu. Kita jangan lupakan tanda-tanda yang lepas tu. Masih lagi kita kena ulang supaya apa? Supaya nanti bila bertambah kan tak adalah nanti belakang tu makin lupa nanti bila nak ingat balik dah banyak dah kat belakang sana kan dah jadi 8. So jadi banyak nak ingat. So sementara di masa 5 ni kan ni dah ambil 1, ada 4 lagi tanda tu, sambil-sambil nak cari tum tu cari juga yang lain juga. Cari juga yang lain. Sekali kita cari contoh nak cari tum 3. Carilah untuk huwa 1, untuk hum 1, untuk hiya 1, untuk anta 1. Kan lepas tu cari 3 untuk tum. So kita lengkap semua. Kita revise balik tanda-tanda tersebut. Sebab tanda-tanda ni penting. Alang-alang kita dah belajar ni untuk ingat, biar ingat tu kan. Supaya kita habis je kelas kita ni, buku nota tu boleh buang lah. Kan boleh buang, tak payah pakai dah sebab semua dah ada kat sini Zat. Sudur Zat. Lepas tu lupa Ustaz. Kalau lupa balik tak apa, Haji Syaz tulis dalam bentuk PDF. Boleh pinjam Haji Syaz ni. Ya, advance betul. Memory banyak korap Ustaz. Memory korap banyak dah. Boleh. Itu kena merangsang balik dan Al-Quran memang dia merangsang otak, merangsang fikiran. Itu sebab masuk smart hafazan. Smart hafazan. Dia merangsang balik. Merangsang balik Orang sel-sel tua otak. pun boleh ingat balik. 78 tu. Bukan sikit. Betul. Surah Ar-Rahman tu. Tapi dia tak buat untuk lelaki lah, sayang. Next one ni sure ramai. Dah 3. Lelaki kadang ada, kadang tak ada kot. Lelaki komitmen lain ada kot. Awal lelaki ni tak committed katanya. Nanti ajar Nurah dah habis, buatkanlah untuk lelaki. Ustazah Nuriyah. Nuriyah. Kan selain daripada boleh buat lemang dan juga rendang, boleh ajar ngaji hafazan. Aduh. Makanan rohani. Tak ada kelayakan. Tak ada kelayakan Ustaz. Nanti orang lelaki tu semua syahid dan lepas 1 hari. First lesson semua syahid lepas tu. Aku kalau lihat sorry Ustaz. Sorry. Ya, saya silakan. Yang tadi poin Ustaz cakap tu jadi kita imbas balik apa yang domain yang kita dah belajar melekat dengan
kita boleh kita syorkan supaya kita consider on fi'il madhi dulu Ustaz. Tapi dengan dhamir yang kita dah belajar tu. Ya, Kita boleh. cari. Jadi kita Boleh. tak lupa lah kata Ustaz cakap tadi kan. Boleh. Itu sebenarnya setiap kali buat latihan begitu yang cantiknya. Kita ambil dhamir malam ni yang kelima, tapi kita hantar latihan semua daripada 1 sampai 5 dhamir tu. Kan cuma yang 5 ni kita bagi extra lah. Kalau yang lain tu 1, 1, 1, yang 5 ni kita bagi 3. Tapi jangan ambil contoh yang sama salin balik je kan. Setiap minggu hantar sama. Kan? Daripada minggu pertama tu khalaqa, minggu kedua sama khalaqa. Dia tulis. Ya, tukar-tukar. Dia punya perkataan tu. Tu Dia cantik. korek balik homework yang lama Ustaz Kan tak pun minggu ni dia ambil contoh Haji Yahya, minggu depan ambil contoh Haji Ses, minggu depan ambil contoh Haji Saya dah 4 kali tak buat dah Ustaz. Serendah awal-awal. Allah. Tak sempat nak buat. Ya, sambil-sambil je mata tu pandang kan, sambil-sambil ngaji tu mata tu pandang. Habis dalam surat berhenti kejap, cari sikit kan. Hari ni je Ustaz, ada kelas daripada pagi, lepas tu 2.30, lepas tu 5.30, ni malam. Penuh. Tu tak sempat nak buat tu, semalam pun macam tu. Penuh. Saya tak berasap dapur. Allah. Betul, main order je. Khair insya-Allah. Dah lah malas masak, memang nak cik buang malas masak ni. Ala-ala kita dah belajar kan, kita dah spend masa, dah spend kita punya kesungguhan, usaha. So ala-alang buat kita buat bagi habis lah kan. So tu yang, lepas tu kita nak nanti bila kalau dah habis, nak pergi ingat balik dah satu kerja lain, masa lain nak kena peruntukkan lagi. So ala-alang kita dah ingat dia punya tanda tu, kita tinggal revise je balik, ulang sahaja. Itu saja. Ustaz, tolong ulang balik apa homework, nanti Sabariah kata tunggu rakam sampai habis. Baik. Jadi homework boleh hantar bila masa, tak perlu tunggu hari Isnin. Homework pertamanya kita nak buat dhamir untuk antum ini 3. Untuk antum ini 3, yang dhamir yang kelima kita ambil antum. So 3 untuk antum. Yang lain untuk huwa 1, untuk hum 1, untuk hiya 1, untuk anta 1. So 4 lah. 4 yang sebelum ni campur hari ni 5. Kan yang lain tu semua 1 sahaja. Yang lain hari ni yang kelima. Baik. Tapi kalau kata yang lain 4 tu tak dapat, jangan tak hantar pula, dapat 3 je yang antum punya. Hantar je antum pun tak apa, tak ada masalah. Dan cumanya ala-alang kita memang tengah belajar, so kita nak biar sampai ingat. Kita tak nakkan ke depan, yang belakang nanti tinggal balik kan. Sebab kita dah pecah kepala dah nak ingat dia punya tanda tu. So ala-alang biar kita ingat terus saja. Baik, qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.